Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini, legenda Nenek Kebayan. Menurut Dewan Edisi yang keempat, Nenek Kebayan ialah sosok perempuan tua yang mistik dan misteri dalam cerita dongeng zaman dahulu. Nenek Kebayan sering digambarkan sebagai sosok wanita tua yang sangat hodoh dengan rambut putih kusut, baju lusuh dan mata merah yang menakutkan. Berikutan ialah perkongsian pengalaman seram mistik berkaitan dengan Nenek Kebayan. Menurut masyarakat setempat, lazimnya Nenek Kebayan ni bongkok dan hodoh. Nenek Kebayan membawa maksud nenek atau wanita tua yang mempunyai banyak ilmu. Ilmunya pula merangkumi ilmu merawat orang sakit dan ilmu kebatinan. Nenek Kebayan yang biasanya kita ketahui semuanya bersifat jahat dan berhati syaitan. Sebenarnya ada juga yang baik. Sejarah Nenek Kebayan ini wujud sebelum datangnya Islam ke tanah Melayu lagi. Waktu itu, ilmu memuja alam menjadi pegangan manusia pada zaman dahulu. Saya ingin memulakan kisah pengalaman dua orang kawan yang bernama Amir dan Hairi bertemu dengan makhluk ini. Amir dan rakannya Hairi selalu saja lepak malam-malam berborak dan bercerita itu dan ini. Hendak-hendak lagi apabila esok sekolah kami cuti. Kadang-kadang tu sampai ke subuh kami masih bercerita. Mereka sering berborak dan berkongsi cerita. Kadang-kadang kisah seram, kadang-kadang kisah lucu. Pada waktu di sekolah, kami jarang berjumpa sebenarnya. Kami memang rapat sejak di bangku sekolah rendah lagi. Cuma di sekolah menengah, kami terpisah mengikut aliran kelas kami. Dipendekkan cerita, sedang mereka rancak berborak, mata Amir terpandang sesuatu yang aneh nun jauh di seberang jalan. Waktu tu, mereka berborak di hadapan rumah Amir. Ada saja cerita yang menarik untuk mereka bincangkan. Amir pun tegur rakannya, Hairi, yang mungkin tidak perasan akan kedatangan sosok aneh jauh di seberang jalan. Jaraknya, kalau tak salah, sekitar 60 ke 80 meter saja. Hairi mengikut arah pandangan mata Amir. Dia cuba mengalih cerita waktu itu. Mungkin dia fikir hanya kelibat orang kampung sahaja. Amir dah berasa tidak enak sebab waktu ketika ini sudah menjengah ke pukul 1.30 pagi dan sosok itu kelihatan mundar-mandir di sekitar kawasan di seberang jalan. Hairi cuba mengajak bercerita kisah lucu. Matanya tak mahu memandang ke arah sosok yang seperti sedang membungkuk tiga itu. Telinga Amir mendengar apa sahaja yang Hairi cuba sampaikan, tetapi mata Amir tetap mengarah pandang ke arah sosok membungkuk yang semakin bergerak dari satu tempat ke satu tempat kawasan. Pada mulanya, sosok itu bermain di sekitar pondok kayu yang berdiri di tepi jalan. Lama kemudian, sosok itu bergerak ke arah hentian bas. Di hentian bas itu, telinga Amir menangkap suaranya yang seperti sedang membebel atau mungkin sedang berbicara sesuatu. Bunyinya semakin jelas dan bergema apabila sosok seperti wanita tua sedang membongkok itu berdiri di bawah bumbung hentian bas itu. Amir tidak pasti apa benda yang dituturkannya. Amir dan Hairi cuba mendengar baik-baik ayat yang dibuatkan itu. Sedikit pun mereka tidak faham. Seolah sedang memarahi sesuatu atau sedang menghafal sesuatu ayat yang mereka langsung tidak pernah mendengari selama ini. Hairi semakin suspen apabila nenek tua tidak bertudung di kepalanya itu bergerak membongkok ingin melintas jalan. Dan nenek itu hendak melintas jalan ke arah mereka. Sudah orang tua ni. Mari kat kita ni. Hairi sudah tak senang duduk. Amir masih cuba bertenang waktu itu. Amir pun tidak tahu dari mana datangnya rasa berani. Semakin laju melangkah ke arah Amir dan Hairi. Amir melihat ke kiri dan ke kanan, cuba mencari senjata. Otak Amir dah berfikir, orang tua ni bukan manusia biasa. Dah lewat-lewat malam, muncul entah dari mana. Berbaju lusuh, kain batik lama, berambut menggerbang tak terurus dan menyeramkan. Bongkoknya pula hampir bersujud ke aspal jalan, tetapi mampu berjalan laju seperti sedia kala sihatnya. Dan kini, nenek tua yang Amir tidak pernah lihat selama Amir tinggal di kampung itu betul-betul membuatkan Amir mulai fikir yang bukan-bukan. Amir ternampak batang penyapu sampah di sebelah Amir. Lekas-lekas Amir mengambilnya. Pada waktu Amir mengambilnya, Hairi bingkas bangun dan cuba memberanikan diri berhadapan dengan nenek itu. Tetapi dia berundur kerana nenek itu semakin melangkah laju ke arahnya seperti hendak merangkul Hairi. Hairi berundur, rasa terancam. Dan pada ketika nenek itu sudah berada dalam jarak 3 ke 4 meter,
Amir bergerak ke hadapan sambil bermain-main dengan penyapu buluh di tangan, seperti mengacu-ngacukan ke arah nenek bongkok itu. Amir dapat mendengar dengan jelas baik-baik mulutnya yang sedari tidak henti-henti membebel. Namun, Amir tidak faham sepatah apa pun yang keluar daripada mulut orang tua ini. Melihat Amir sudah memegang penyapu seperti senjata, wajah nenek itu berubah dan terhenti bicara di mulutnya. Dia berundur dan membuka langkah seperti ingin melarikan diri. Amir perhatikan saja gerak-geri orang tua itu. Tiba di jarak yang sedikit jauh, orang tua itu berhenti dan kembali menggomel seperti tidak berpuas hati. Hairi lekas menegur Amir. "Weh, orang tua tu baca mentera ke? Kenapa dia renung kita weh?" Amir masih tidak berganjak waktu itu. Penyapu masih Amir pegang. Pada ketika Amir mengangkat penyapu itu ke atas seperti mengaca-ngaca, nenek itu ketakutan dan berundur meninggalkan mereka. Nenek tua itu berjalan di tengah jalan raya yang amat sunyi tanpa kenderaan waktu itu. Pelik juga, memang tidak ada motosikal maupun kereta yang lalu lalang pada malam itu. Nenek itu berjalan menuju ke bukit. Amir tersengih dan berpaling ke arah Hairi. Rasa lega mula bertandang. "Aku acah-acah je tadi. Takkanlah aku nak pukul orang tua," kata Amir. "Oi, kau tengok tu. Macam mana dia boleh dah sampai jauh hujung sana tu?" Dengan lekas Amir berpaling. Memang Amir pun terkejut oleh kerana jalan yang lurus dan lengang tanpa kenderaan tu mudah melihat sosok wanita tua berbongkok sudah pun sayup-sayup di hujung jalan menuju ke bukit. Jaraknya boleh dikatakan sekitar 500 meter dari kedudukan Amir dan Hairi. Nenek tua itu sudah hampir hilang daripada pandangan mata. Orang tua ni berlari ke apa? Mustahil bongkok macam tu boleh berlari laju. Hairi sudah meremang. Akhirnya, mereka tamatkan pertemuan mereka dengan balik rumah masing-masing. Amir masuk ke dalam bilik tidur dan beralaskan wuduk dan mulut kumat kamit membaca ayat-ayat pendinding. Persoalan demi persoalan bermain di minda Amir. Bagaimana orang tua yang bongkok hampir mencecah tanah itu boleh dengan sekelip mata jauh ke hadapan?